ni tak masuk ayat lagi ni. Ni baru nak masuk ayat. Okey, cuma nak suruh faham lah tu. Fil kahfi, mereka ni ditidurkan oleh Allah di dalam gua sinina adada, iaitu beberapa tahun yang lama tempohnya ataupun beberapa tahun yang banyak jumlahnya. Adada tu jadi naat, jadi sifat bagi sinin, sifat bagi tahun. Baik. Bila kata mereka ni ditidurkan di dalam gua, berapa lama mereka tidur? Ada dalam ayat 25. Boleh rujuk ayat 25. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan kami tidurkan mereka di dalam gua tersebut selama 300 tahun dan kemudian ditambah 9. Maksudnya 300 tahun dan satu lagi 309 tahun. Baik, di sini ada perbahasan dan perbezaan pandangan di kalangan alim ulama. Cuma banyak yang didapati di dalam kitab-kitab tafsir, dia merujuk kepada persoalan masa dan timing, perkiraan masa dan waktu. Yang 300 tahun ialah perkiraan masa berdasarkan kitaran dan peredaran pergerakan matahari, yang kita panggil lunar system, kita panggil tahun syamsiyah. Manakala 300 tambah 9, 309 tahun adalah kiraan waktu masa berdasarkan kitaran ataupun peredaran bulan, yang kita panggil lunar system, tahun Qamariyah. Kenapa jadi demikian? Kerana setiap 100 tahun syamsiah, 100 tahun ikut kiraan matahari, perlu ditambah 3 tahun kalau ikut peredaran dan kitaran pergerakan bulan. Jadi 100 tahun syamsiah akan jadi 103 tahun Qamariyah. 200 tahun syamsiah akan jadi 206 tahun Qamariyah. Dan 300 tahun syamsiah akan jadi 309 tahun Qamariyah. Kenapa disebut 300 dan ditambah 9? Dia bukan datang informasi ni 309 tahun terus. Kerana nak bagi adanya perbezaan di antara kitaran peredaran bulan dan ikut kitaran peredaran matahari. Dan ada juga pandangan-pandangan yang mengaitkan bilangan tahun itu dengan cara mereka tidur. Yang 300 tahun itu mereka tidur dalam keadaan tetap, manakala yang 9 tahun ialah sewaktu Allah membolak-balikkan mereka ke kiri dan ke kanan. Ada juga pandangan demikian. Okey, yang jadi peliknya bagaimana mereka ditidurkan oleh Allah. Yang ni special. Sebab tu dalam ayat 18 Allah menyebutkan watahsabuhum aiqazan wa hum rukud. Apa? Kamu menyangka mereka itu jaga, kamu menyangka mereka itu sedar. Hakikatnya wahum rukudun, mereka tidur dalam keadaan nyenyak, dalam keadaan pulas, atau bahasa kampung kita panggil tidur hak sedap sungguh. Kenapa Allah sebut kamu menyangka mereka jaga, mereka sedar? Sebab ada riwayat yang menyebutkan Allah menidurkan mereka dalam keadaan bukan seperti kita tidur, iaitu Allah menidurkan mereka dalam keadaan kelopak mata terbuka. Mereka tidur tapi kelopak mata tu tak tertutup, tidur dalam keadaan kelopak mata terbuka. Lagu mana? Kita tidur pejam mata, kita tidur ada hak kata macam tadi, separa terbuka, separa tertutup, tapi hak ni terbuka. Jadi kamu menyangka kalau lihat mereka tu tak tidur ni, jaga ni, nampak macam berfikir ni, merenung jauh ni, tapi hakikat mereka tidur.
Sebab tu ayat di belakang tu, sekiranya kamu melihat dan nampak mereka, kamu akan menjadi gerun takut dan melarikan diri daripada mereka. Kalau boleh tengok keadaan mereka tidur masa tu. Daripada umum ayat lah, secara sepintas lalu, kalau kita tengok tidur lagu ni, kita pun gerung ni. Contoh, masuk bilik Nazih pukul 2:30 pagi, buka standard biasa, tengok Nazih duduk lagu ni. Standard lah. Tiba-tiba buka Nazih duduk gini. Gua Nazih 2:30 pagi. Bukan dia ni. Buka tengok. Nazih kau siapa lah ni? Kau benda lain masuk tubuh dia. Kita jadi macam-macam. Kita tak tahu keadaan yang sebenar, wallahu alam. Tapi Allah habaq info di sini, kamu sangka mereka jaga, mereka sedar, tapi mereka tidur. Dan ayat di belakang tu kalau kamu tengok, rasa gerun, rasa takut dan melarikan diri daripada mereka. Lagu mana hakikat sebenar, hanya Allah yang mengetahui. Kemudian disebutkan selepas ayat tu, wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatas shimal. Dan Allah membalikkan mereka ke kanan dan Allah membalikkan mereka ke kiri. Kenapa? Sebab dalam gua tersebut, dari sudut timur dan barat, kiri dan kanan, ada 2 lubang. Lubang di sebelah timur, lubang di sebelah barat. Bila mereka tidur, setiap hari bila matahari naik, matahari terbit, cahaya matahari hak terbit tu akan masuk pada lubang yang di sebelah kanan, lubang di sebelah timur. Maka Allah akan membalikkan mereka. Dengan kata lain, membelakangkan cahaya matahari. Contohlah, kata semalam mengiring kot ni, bila pagi esok dari arah timur masuk tu, Allah balikkan mereka. Jadi nanti matahari sekali lagi akan masuk waktu matahari nak terbenam. Dia akan masuk lagi cahaya kok lubang belah kiri daripada arah barat, balik kot ni pula. Jadi sehari berapa kali balik? 2 kali lah. Dalam tempoh berapa tahun? 300 tahun Syamsiah, 309 tahun Qamariyah. Balik. Jadi ada sebahagian saintis, ulama-ulama mengkaji benda ni. Kajian manusia terhad dan terbatas, tapi kita boleh kongsi. Antaranya ialah bila mata mereka terbuka ni untuk menjaga kelembapan mata. Maksudnya nak bagi kena udara, nak bagi kena hawa, nak bagi dalam keadaan sempurna. Berbanding dengan kalau kelopak mata ditutup dan bangun untuk tempoh seseorang yang tidur hampir 300 tahun, apa akan jadi? Tak payah 300 tahun, tuan-tuan boleh test. Tuan-tuan boleh melihat kan? Tutup mata, jangan buka sebulan. Saya boleh tengok, cuma saya saja nak test sebulan, saya tak mau buka mata. Dengan tak masuk cahaya matahari, dengan tak kena udara, dengan tak kena oksigen, buka-buka sebulan, ada efek tak pada mata? Pasti ada efek, pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan. Dan satu lagi, bab masuk cahaya ni juga benda yang sama, untuk menjaga kelembapan suhu mereka, kulit mereka, macam-macam lah. Sebab mereka tidur dalam gua, confirm mungkin atas tanah, mungkin atas ketulan batu dan sebagainya. Sebab tu saya nak kaitkan dengan istilah perubatan. Ada kawan doktor, dia sebut satu istilah yang disebut bed sore. Bed sore. Bed sore ni istilah perubatan, iaitu inflammation, inflamasi ataupun ulcer tekanan. Dia terkait dengan kulit ataupun tisu asas pada tubuh manusia. Biasanya bed sore ni banyak dikaitkan dengan 2 jenis penyakit dia habat. Satu koma, satu lagi stroke. Biasanya orang koma ni, mereka ni koma tak sedar, jadi mereka akan duduk atas katil, sebab tu istilah bed tu, dalam tempoh yang lama. Kalau kita kata koma seminggu, duduk seminggu lagu ni. Kalau kata stroke sebelah, duduk lagu tu.
Jadi apabila duduk dalam tempoh yang lama, dia habaq antara 7 hingga 9 hari. Kalau kita tak kalih dia tu, dia akan ada efek. Sebab dia walaupun bukan atas batu, walaupun bukan atas pasir, atas tilam, lembek yang empuk, tapi bila ada tekanan yang terlampau lama pada kulit dan tubuh manusia ni untuk tempoh yang lama, seminggu tak kalih, 9 hari tak kalih, dia akan ada kesan tu. Dah koma kan duduk lagu tu. Kalau bayangkan 3 tahun duduk lagu tu, kalau kita tak kalih, bagaimana agak kulit belakang dia walaupun tidur atas tilam. Contohlah tu. Kalau hak jenis stroke sebelah, kita tak kalih sebulan duduk lagu tu, lagu mana agak berbeza kulit hak ni dengan kulit hak tekanan pada tilam tu. Sebulan tak kalih. Mungkin pendarahan, aliran darah dia mendak pada satu-satu juzuk tubuh tertentu, tak mengalir sebagaimana biasa. Sebab itulah Backshaw ni misi tu akan diarahkan, lama mana dah kena kalih, lama mana dah kena kalih, untuk jaga benda tersebut. Bayangkan kalau depa tidur tetap 300 tahun. Secara biasalah, hak kata Allah nak bagi karamah, Allah nak bagi bentuk kelebihan pada mereka terjaga tu, Allah boleh buat tak kalih pun mereka akan terjaga. Tapi nak kait dengan hubung isu ni, bayangkan secara biasa 300 tahun tak kalih. Suruh kita lah 300 tahun. Kita tengok hak kanak-kanak yang Allah bagi kecacatan, hak jenis tak boleh bangun, duduk atas tilam. Tak bukan kata puluh-puluh tahun, umur 9 tahun, tengok lagu mana tubuh mereka jadi. Tak sempurna, tak ada zat, tak ada gizi, hak jenis duduk atas tilam. Jadi ni membayangkan kepada kita kelebihan yang Allah bagi. Dan dia ada terkait dengan ayat seterusnya ni. Kenapa demikian? Baik, kita baca. Summa ba'athnahum. Sampai satu waktu, satu tempoh yang dikehendaki oleh Allah, mereka ini kami bangkitkan kembali, kami sedakkan kembali daripada tidur mereka. Sampai masa dah yang Allah hendak, maka dibangunkan mereka. Bila bangun saja, lina'lama ayyul hizbaini ahsa, untuk kami mengetahui ataupun untuk kami menguji siapakah di antara dua kelompok, dua golongan ahsa. Ahsa ni dalam bahasa Arab, kalimah asal dia batu kerikil macam tepi jalan tu. Tapi sebab orang dulu menggunakan batu sebagai objek dan alat mengira, maka ahsa ni diterjemahkan siapakah yang lebih tepat kiraannya. 5 labisu amada, tentang berapa lamakah mereka tidur di dalam gua tersebut. Okey. Sekarang mereka dibangunkan oleh Allah. Habis isu bangun. Sekarang Allah sebut bangun mereka ni Allah nak uji. Allah nak mengetahui siapakah di antara dua kelompok, dua golongan ni yang lebih tepat kiraannya. Sebab bila saja mereka bangun, mereka berselisih faham, berselisih pendapat tentang berapa lama mereka tidur kepada dua kumpulan. Wallahu alam lah, hak 7 orang tu 3, 4 ke 5, 2 ke 1, 6 ke, hak tu kita tak tahu, biar. Tapi Allah sebut jadi dua kelompok. Satu kata berapa? Labisna yauman au ba'da yaum. Satu kelompok kata sehari penuh kita tidur, sehari dah kita tidur sini ni. Satu kelompok lagi ba'da yaum, setengah hari je, tak sampai sehari pun. Okey.